Bismillah. Bismillah. Boleh mula? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا أرحم الراحمين وفقنا للخير واجعلنا من الصالحين وتقبل منا الصيام والقيام واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان اللهم ارزقنا رؤية ليلة القدر في رمضان هذا ومكننا من الدعاء فيها يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ربنا أما بعد مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العلي العظيم. Bulan Ramadan Al-Mubarak yang disebut di dalam Al-Quran tentangnya bahawasanya ia bulan yang telah diturunkan padanya Al-Quran Al-Karim, kitab yang paling afdal, telah diturunkan ke atas Nabi yang paling afdal, yang mana Nabi ini telah diutuskan kepada umat yang paling afdal. Maka Alhamdulillah, barakah ke atas barakah ke atas barakah, ni'mah ditambah dengan ni'mah dengan ni'mah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan Al-Mubarak adalah peluang bagi seorang Muslim untuk dia mengambil bekalan untuk akhiratnya. Ia adalah peluang bagi seorang untuk dia membuat persediaan untuk masuk dalam kubur, untuk dia menghadapi apa yang setelah kematian. Bulan Ramadan Al-Mubarak adalah masa yang seorang yang cerdik dia mengambilnya untuk menyucikan jiwanya, menyucikan jiwa daripada kotoran-kotoran dosa yang kita telah membuatnya sebelum Ramadan, dan kita bertaubat di bulan ini. Kita mohon keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan Al-Mubarak, pahala puasanya sangat besar dan pahala qiyamnya sangat besar. Adapun tentang puasanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sesiapa yang puasa bulan Ramadan kerana dia beriman dengan Allah dan dia mahu ganjaran pahala daripada Allah, maka diampunkan bagi dia dosa-dosa yang telah terdahulu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Kullu amal ibni Adam yudha'af. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
Setengah lafaz yang kita akan sebut ada dalam Bukhari, setengah ada dalam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af, yani setiap amalan anak Adam yang dia melakukan dengan ikhlas, melakukan dengan sempurnakan segala rukun dan segala syarat, digandakan pahalanya. Digandakan pahalanya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan digandakan dengan 10. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali ganda. Ada setengah hamba Allah yang digandakan pahala bagi mereka sangat banyak bagi amalan yang mereka melakukan. Yani boleh jadi seorang dia membuat amalan yang dia rasanya sedikit, tetapi di akhirat dia datang, dia melihat amalan ini yang sedikit yang dia melakukan dengan ikhlas telah digandakan pahalanya. Dia melihat pahala besar kerana amalan yang sedikit yang dia telah melakukan. Ini di antara kurniaan Allah ke atas kita. Kita buat amalan baik digandakan, kita buat dosa tidak digandakan. Dosa dicatat satu dosa, kita buat dosa tidak digandakan jadi 10 kali ganda atau 700 ganda, tak ada. Satu dosa dicatat satu dosa. Ini daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Hendaklah kita memperbanyakkan syukur kepada Allah. Lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, yani melainkan ibadah puasa, maka itu pengetahuannya bagi Allah berapa ia digandakan, Allah Ta'ala yang tahu berapa ia digandakan, kita tidak dikhabarkan, Allahu a'lam. Ganjarannya, pahalanya sangat besar bagi yang berikhlas, bagi yang membuatnya dengan ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Pahalanya sangat besar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli, maknanya Allah berfirman, hambaku meninggalkan makanannya dan syahwatnya, yakni mendatangi istrinya, kerana saya. Subhanallahil azim. Subhanallah. Kita apabila puasa, kita meninggalkan perkara-perkara ini, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kenapa kita meninggalkannya? Walaupun diri kita cenderung kepadanya, bukan kita suka makan, kita suka minum, tetapi kita meninggalkannya, kita tidak buatnya. Walaupun kita rasa lapar, kita sabar. Kenapa? Kerana Allah subhanahu wa ta'ala, kerana Allah pencipta kita menyuruh kita, dan kita adalah hamba Allah. Jadi kita kena taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita kena taat kepada Tuhan kita. Hendaklah apabila kita puasa, ingat makna ini di dalam hati kita. Apabila kamu melihat makanan siang hari, melihat makanan depan kamu tapi kamu tidak makan, ingat, aku tidak makan sekarang kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mahu dapat ridha Allah. Masya Allah al-azim. Dan sesiapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, Allah Ta'ala menggantikan kepada dia dengan nikmat, dia memberi kepadanya pahala, mempermudahkan urusannya, kerana dia meninggalkan sesuatu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, was-siyamu junnah, puasa itu adalah peliharaan. Junnah, perkataan junnah yakni peliharaan. Ini bukan jannah, ini junnah. Tengok bahasa Arab, subhanallah, satu baris makna berubah. Kalau jannah itu syurga, ini junnah. Junnah yakni peliharaan. Peliharaan daripada apa? Daripada api neraka. Daripada api neraka. Masya Allah al-azim. Lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sama yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Ini bagi orang yang dia puasa sekali dengan jihad
Kerana Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah ta'ala menjauhkan dirinya daripada api neraka jarak 70 tahun. Satu hari dia puasa macam itu, dijauhkan jarak 70 tahun. Ada setengah orang mereka tanya, apakah amalan-amalan untuk kita dijauhi daripada api neraka, amalan untuk kita selamat daripada api neraka? Puasa Ramadan, ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wala khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau yang keluar daripada mulut orang yang puasa. Kadang-kadang kita sampai waktu asar dah, mulut kita rasa kering, keluar bau. Itu bau yang keluar namanya dalam bahasa Arab khuluf. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala khulufu famis saim. Sesungguhnya bau khuluf ini yang keluar daripada mulut orang yang puasa, atyabu indallahi min rihil misk. Pahalanya lagi besar daripada seorang lelaki menggunakan minyak wangi kasturi sebelum dia keluar ke masjid. Kita nak pergi solat Jumaat, kita guna minyak wangi. Kita nak pergi solat Jumaat, pergi solat jamaah, ada ini kita ikut mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pahala bau ini lagi besar daripada menggunakan minyak wangi kasturi. Lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-saimi farhatan. Bagi seorang yang puasa dua kegembiraan. Masya-Allah azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang dua kegembiraan bagi orang yang puasa. Kalau datang seorang biasa pun kata kepada kita, saya ada berita gembira bagi kamu, kita rasa excited, nak tahu ini dia nak kata apa benda yang menggembirakan kita. Sekarang ada banyak benda yang menyedihkan kita di dunia ini, jadikan kita sedih. Apa perkara yang menggembirakan kita? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada umatnya tentang dua kegembiraan, bagi siapa? Bagi orang yang puasa, bagi jemaah yang puasa. Masya-Allah azim. Apakah dua kegembiraan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, farhatun inda fitrih. Kegembiraan pertama apabila dia membuka puasa. Kenapa? Kerana hamba yang mukmin dia gembira dengan taat yang dia melakukan kerana Allah. Apabila kita berjaya, dipermudahkan bagi kita melaksanakan ibadah puasa satu hari, itu nikmat daripada Allah, kita gembira dengannya. Kerana hamba-hamba Allah yang bertakwa, mereka gembira dengan amalan salih yang mereka membuat, lebih daripada kegembiraan manusia dengan pemberian hadiah yang mereka dapat. Kerana mereka tahu pahala atas amalan salih lagi baik bagi mereka daripada harta dunia ini, yang mana ia tidak kekal bagi mereka, kelezatan dunia yang tidak akan kekal bagi kita. Maka orang yang cerdik dia gembira di dunia ini apabila amalan yang salih bertambah. Dapat puasa satu hari, alhamdulillah. 2 hari bertambah kegembiraan, 3 hari lagi gembira. Puasa semua Ramadan semuanya lagi kegembiraan kita besar. Maka kita sambut hari raya Idul Fitri. Kenapa kita sambut hari raya Idul Fitri? Kenapa kita gembira dengan amalan salih yang Allah kurniakan kepada kita? Kita bersyukur kepada Allah ke atas amalan yang kita dapat buat di bulan Ramadan. Maka kita menyambut hari raya Idul Fitri. Itu adalah makna menyambut hari raya Idul Fitri. Maka juga setiap hari apabila kita buka puasa, kita ingat makna ini dalam hati kita. Jangan kita bercepat-cepat nak makan terus. Muazzin kata Allah, dia belum sambung akbar, kita dah mula makan, lupa. Hendaklah kita apabila muazzin dia kata Allahu akbar, kita ingat dalam hati kita, alhamdulillah, nikmat daripada Allah, saya dah berjaya sempurnakan puasa satu hari. Alhamdulillah, lagi bekalan untuk diri aku ini, untuk saya bawa bersama aku nanti untuk kubur, untuk akhirat. Ingat makna ini. Lagi membantu untuk ingat makna ini, buat doa.
Setelah kita dah makan kurma, minum air, kita buat doa, Allahumma inni laka sumt, ya Allah, saya telah puasa kerana kamu. Wa ala rizqika aftart, ya Allah, saya telah membuka puasa pun dengan nikmat yang kamu kurniakan kepada saya. Wa bika amant, ya Allah, saya beriman dengan kamu ya Allah. Wa alaika tawakkalt, saya bertawakal kepada kamu ya Allah. Dhahaba adh-dhama'u wa batallat al-'uruq, dahaga dah hilang. Wa thabata al-ajru insya-Allah, dan insya-Allah pahala sabit bagi kita. Subhanallahil azim. Buat doa ini, apabila membuat doa ini akan rasa ingat makna ini, rasa kegembiraan yang Rasulullah SAW mengkhabarkan. Kerana mungkin ada setengah orang dia dengar Rasulullah mengkhabarkan tentang kegembiraan apabila buka puasa, tapi apabila dia buka puasa tak ingat tentang kegembiraan ini. Kenapa? Kerana kurang bertafakur pada hatinya. Bertafakur tentang makanan sahaja, tak bertafakur tentang mana-mana yang kita sebut. Subhanallahil azim. Fakir tentang hanya rasa sedap, masak merah, masak kuning, masak ini, kuih. Sepatutnya kita jadikan hati kita, hendaklah kita jadikan hati kita fokus tentang makna-makna yang menyucikan jiwa kita, yang menyucikan hati kita, yang menghidupkan hati kita. Fokus tentang makna itu, jangan kita abaikan. Ambil masa sedikit untuk buat doa, untuk baca doa. Masya Allah al-azim. Lagi Rasulullah SAW bersabda, kegembiraan yang kedua, apakah ia? Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Lagi satu kegembiraan setelah orang ini yang telah puasa dia mati. Gembira dengan apa? Amalan yang dia telah melakukan. Sebenarnya itu yang kekal bagi kita setelah kita mati. Apa akan kekal bagi kita setelah kita mati? Itu sahaja amalan kita yang kita telah melakukan. Itu yang kekal bagi kita. Itu yang kita bawa bersama kita. Tidak akan bawa dengan kita baju atau kereta atau rumah atau harta. Tidak. Hanya itu. Puasa kita, salat kita, zikir yang kita telah melakukan, hadir majlis ilmu yang kita telah ikuti masa kita hidup di dunia ini. Itu yang kita membawa dengan kita, dan itu yang menemani kita di dalam al-qabr. Telah warid di dalam hadis bahawasanya apabila seorang hamba yang salih dia diletakkan dalam al-qabr, dimasukkan, dikembumikan, dikembalikan tanah ke atas dia, ahli keluarganya balik, maka hamba ini akan datang ke dalam al-qabr, akan datang kepadanya amalannya dalam rupa seorang pemuda yang cantik. Maka hamba yang salih ini dia tidak rasa sunyi, tidak rasa terganggu dalam al-qabr. Kemudian dia tanya kepadanya, kamu siapa datang menemani aku? Dia kata, saya amalan kamu yang salih. Masya Allah al-azim. Masya Allah al-azim. Dalam lubang yang kita masuk ini, kita tengok, setiap kali kita bawa seorang, kita tengok, kita rasa takut nanti kita akan sampai. Mungkin hari ini, mungkin esok kita, nanti kita setelah orang ini yang kita membawa. Allahu Akbar. Maka kita tengok, kita takut. Kalau takut, sekarang masanya untuk kita buat persediaan. Kerana masuk ke dalam itu pasti tak boleh lari. Pasti kita akan masuk. Maka hendaklah kita buat persediaan. Kita buat persediaan dengan amalan yang salih. Puasa itu dan amalan yang kita buat di bulan Ramadan, itu bekalan kita nanti. Kata penyair, atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Yani, adakah terima bagi diri kamu pergi dengan satu jemaah musafir, mereka semua telah mengambil bekalan, kamu seorang yang tidak ada bekalan? Bagaimana terima bagi diri keadaan seperti itu?
bagi yang masih lagi belum berusaha dan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, bagi yang masih lagi tertarik dengan dia tengok drama dan movie, dan dia tengok apakah program-program hiburan yang dibuat khas untuk bulan Ramadan, konon-kononnya, hendaklah dia sedar dan ingat, ini perkara yang menyibukkan dirinya, menyibukkan jiwanya daripada apa yang penting. Yang penting kita hadir majlis ilmu, belajar ilmu, beramal. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, kegembiraan orang ini yang telah puasa setelah dia mati, mahu dapatnya, kena amal sekarang, kena beramal. Di hari akhirat warid dalam hadis yang sahih, orang-orang yang puasa akan dipanggil oleh para malaikat. Aina as-saimun, di mana orang-orang yang telah puasa? Maka mereka akan datang. Mereka dimasukkan daripada pintu, satu pintu dalam syurga namanya Ar-Rayyan, pintu Rayyan. Mereka dimasukkan kemudian ditutup, tidak dimasukkan selain mereka daripadanya. Masya Allah al-Azim. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita masuk daripada pintu Ar-Rayyan. Tetapi muslimin dan muslimat rahimakumullah, amalan ini kita buat di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan supaya ia diterima, ada baginya syarat-syarat. Kerana ada setengah orang tengok dia bulan Ramadan, gambaran luaran nampak rajin, tapi boleh jadi amalannya tidak diterima. Kenapa? Kerana dia tidak sempurnakan syarat-syarat yang dengannya diterima amalan. Maka dia jadi daripada golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang mereka, rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar wa at-ta'ab, wa rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Allahu akbar. Ada ramai orang mereka membuat qiyam, tidak dapat daripada qiyam mereka melainkan rasa penat dan jaga malam. Dan ada ramai yang mereka puasa pada siang hari tapi tidak dapat melainkan rasa dahaga dan lapar. Na'udzubillahi min hadhil hal. Kita mohon perlindungan daripada Allah daripada keadaan seperti itu, yang mana orang gambarannya zahirnya rajin, berdiri saf pertama, tapi tidak diterima daripadanya. Hari-hari dia puasa tapi tidak diterima daripadanya. Kenapa? Apakah sebab-sebab yang menjadikan orang seperti itu? Di antara sebabnya, pertama, di antaranya orang tidak ikhlas apabila melakukan amalan. Tidak berikhlas. Dia buka mushaf Al-Quran, baca hanya supaya istrinya, saya tak akan pergi jauh, istrinya di dalam rumah, supaya dia memujinya, supaya istrinya kata, oi, suami aku ini baik, Allah, hari-hari setiap malam dia baca Quran. Subhanallah al-azim. Kalau dia buat macam itu, walaupun dia mahu pujian istrinya sahaja, itu riak, itu dah riak, itu jatuh dalam dosa besar, namanya riak. Tak ada pahala pada amalan yang diiringi dengan riak. Amalan yang dibuat untuk tujuan tarik pujian orang, tidak ada padanya pahala. Dan boleh jadi seorang ini dia membuat amalan tanpa ikut syarat-syarat dan rukun-rukun. Yani dia orang jahil, tidak belajar ilmu fardu ain. Seperti setengah orang, saya bagi contoh tentang rukun salat, baca Fatihah, yang ia rukun salat. Betapa ramainya ada orang apabila baca Fatihah, dia baca Siratal lazina, dia baca al-lazina ganti kepada al-ladzina. Ada setengah orang kata, ustaz, apa bezanya? Beza banyak lah, beza banyak, beza banyak. Tukar satu huruf dengan huruf yang lain. Dalam bahasa Arab ada harfu dhal, dha, dan ada harfu za. Ini za dan dha, dua huruf, bukan satu. Macam A dan B dalam bahasa Inggeris. Adakah kita mana-mana jumpa A kita tukar dengan B jadi sama makna kekal? Bukan. Tukar huruf ini ada kesannya.
Kalau orang kata allazina, tidak ada dalam bahasa Arab semuanya perkataan allazina. Buka mana-mana kamus, ini perkataan yang tidak ada penggunaan baginya dalam bahasa Arab. Sebenarnya allazina itu bacaannya, lidah kena dikeluarkan sikit. The, bukan za. Ada setengah orang kata, ustaz, aku dah lama lah macam itu. Lama dah saya baca macam itu. Masya Allah azim. Ini nak semak bacaan Fatihah, berapa minit memerlukan dengan ustaz? Berapa minit perlukan? 3 minit ke? 5 minit ke? Berapa minit perlukan? Kalau orang dia kira berapa jam dah habiskan dengan dia tengok filem dan movie dan drama dan main dengan handphone dia, hari-hari dia scroll, berapa jam dia habiskan? Tak sempat untuk bagi 3 minit duduk dengan seorang ustaz, minta dia untuk semak bacaan Fatihah dia. Dengar, boleh dengar, semak, tengok saya baca dengan betul atau tidak, kerana baca Fatihah rukun salat. Maka apabila orang dia tidak melaksanakan amalan dengan betul, dia meninggalkan rukun, meninggalkan syarat, sangka dirinya buat betul, tapi sebenarnya dia tidak buat betul. Jangan orang kata, tapi niat dalam hati, niat baiklah. Memang saya niat baik, saya datang nak betulkan diri aku, betulkan dengan ilmu. Nak mengubat, kalau kita sakit badan, sakit fizikal, nak merawat diri kita, adakah kita ambil apa-apa ubat macam itu, atau kita pergi kepada doktor, belajar daripada doktor apakah ubat yang perlu saya ambil, dan kita ambil menurut apa yang kita belajar daripada doktor sahaja. Kalau kita ambil macam itu sahaja dengan kejahilan kita, kita nak rawat diri kita dengan kejahilan, ambil apa-apa ubat, boleh jadi kita akan mati. Salah makan ubat, mati. Juga orang yang dia mahu menyucikan jiwanya di bulan Ramadan atau selainnya, dia kena belajar ilmu agama. Perlu belajar ilmu fardu ain yang wajib atas setiap orang mukallaf mempelajarinya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama yang ia fardu ain, bahagian yang fardu ain yang wajib atas setiap orang mukallaf mempelajarinya, itu wajib ke atas setiap orang mukallaf mempelajarinya, muslim dan muslimah, wajib. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Andaikan orang abaikan belajar ilmu fardu ain, kata ulama, orang ini fasik. Maka hendaklah seorang dia ambil perhatian dan dia tanya dirinya, saya telah belajar ilmu fardu ain ke tidak? Ada setengah dia kata, oh dalam sekolah pernah belajar lah, tapi dia tak ingat. Kalau tanya dia, semalam kamu buka puasa dengan apa, makan iftar apa semalam, dia tak ingat. Masih lagi dia cerita, dia kata masa sekolah dah belajar tentang ilmu fardu ain. Belajar masa sekolah, sekarang kalau tanya 2 soalan 3 soalan masih lagi ingat. Kalau rasa tak ingat, kena juga ulang sekali lagi belajar. Kata ulama, jika orang pernah belajar fardu ain tapi dia dah lupa, dia kena belajar, dia kena ingatkan dirinya dengan satu cara. Dengan ilmu fardu ain, orang tahu apa yang wajib ke atasnya dan bagaimana dilaksanakan. Contoh, solat, puasa, kewajipan yang lain. Apakah rukun-rukun solat, apakah syarat-syaratnya, apakah membatalkannya, tentang bersuci, rukun-rukun wudu, rukun-rukun mandi wajib, syarat-syarat istinja, dan seperti itu. Seorang kena belajar supaya membuat ibadah dengan betul. Dan dia kena belajar apakah perkara-perkara yang haram supaya dia menjauhinya. Karena orang yang tidak tahu perkara yang haram, boleh jadi dia jatuh tanpa tahu dirinya buat haram. Zaman sekarang berapa ramainya orang jatuh dalam riba. Jatuh dalam riba, sangka dirinya tidak buat apa. Masya Allah al-azim. Kenapa? Karena bank, apabila dia pergi ke bank dia tak kata kepadanya ini muamalat riba. Bank kata kepadanya ini interest untuk kamu. Jadi apabila dia dengar interest, dia jahil, tak tahu interest itu adalah riba. Masya Allah al-azim. Hari-hari dia ambil harta itu. Dia, apabila kita sebut tentang riba, kita kata maka riba haram, dia kata memang haram. Tapi dia jahil, tak belajar, tak faham apakah itu riba.
Dia tak faham definisi riba itu apa. Apabila kita bagi hutang kepada orang, kita syaratkan mesti kembalikan dengan tambahan, walaupun tambahan yang sedikit. Itu adalah riba. Itu adalah riba. Apabila bagi dia 100 ringgit, tapi syaratkan untuk kembalikannya 110 atau 101 pun, walaupun sedikit, itu adalah riba. Itu adalah riba. Sama ada orang namakan yang satu itu, yang tambahan, sama ada dia namakannya interest atau namakannya apa, itu dah hutang dengan syarat kembalikan dengan penambahan. Itu adalah riba. Maka orang kena belajar supaya dia elakkan jatuh dalam haram tanpa dia tahu dirinya jatuh dalam haram. Lagi di antara sebab orang dia buat tapi tidak diterima daripadanya, di antara sebabnya adalah apabila seorang dia tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Sedangkan ini syarat paling utama. Syarat paling utama untuk diterima amalan adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Kewajipan yang paling besar atas seorang mukallaf adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jika orang dia tidak mengenal Allah, tidak diterima daripadanya salat atau puasa atau bacaan Quran, tidak diterima. Kata Imam Al-Ghazali, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Yani ibadah tidak diterima melainkan daripada orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah tidak diterima melainkan daripada orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kerana ini ulama kita zaman dahulu, mereka sangat ambil berat untuk mengajar kepada masyarakat tentang sifat 20. Mengajar tentang sifat 20. Kenapa? Karena mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah. Maka ulama kita mengajar Allah bersifat dengan al-wujud, yakni dia ada, tiada keraguan pada kewujudannya. Al-qidam, tiada akhir bagi kewujudan Allah, dia tidak mati dan tidak al-qidam, Allah Ta'ala tiada permulaan bagi kewujudannya. Hanya dia yang azal, yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Al-baqa, yakni tiada akhir bagi kewujudan Allah. Allah tidak mati dan tidak binasa. Mukhalafatuhu lil hawadith, yakni Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu. Dan sangat penting orang faham tentang ini, kerana ini di antara asas akidah umat Islam. Menyucikan Allah Ta'ala daripada bersifat dengan sifat makhluk. Allah Ta'ala dia tidak seperti kita, tidak seperti sesuatu. Dia bukan seperti manusia. Dia tidak bersifat dengan anggota badan seperti tangan dan kaki dan mata dan telinga. Allah bukan seperti matahari. Dia bukan seperti cahaya, bukan seperti kegelapan. Dia bukan jisim besar seperti gunung, bukan jisim kecil seperti habuk atau semut. Allah Ta'ala bukan jisim halus seperti udara atau seperti cahaya. Kata ulama, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Jika orang dia gambarkan cahaya putih atau cahaya kuning, atau dia gambarkan jisim besar atau jisim kecil, Allah Ta'ala tidak seperti apa yang dia gambarkan. Ada setengah orang di malam-malam Ramadan, dia jahil, tidak belajar akidah, dia buka mushaf Al-Quran, konon-kononnya nak baca sekarang dengan tadabbur, konon-kononnya. Kemudian dia duk khayalkan, dia khayalkan cahaya putih besar, dan dia mempercayai cahaya itu yang dia khayalkan itu adalah Allah. Orang ini tidak beriman dan bukan Muslim kerana tidak mengenal Allah, wal'iyadhu billahi ta'ala. Tidak diterima daripadanya apa-apa amalan. Kerana syarat pertama untuk diterima amalan, orang mengenal Allah. Ada setengah orang dia dakwakan dirinya membuat salat,
Dan dia dakwakan apabila dia masuk dalam salat, dia menggambarkan dua mata besar, muka besar, mulut besar, dua tangan besar, dan dia mempercayai apa yang dia gambarkan itu adalah Allah. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Orang ini tidak beriman, tidak mengenal Allah. Allah Ta'ala juga bersifat dengan qiyamuhu binafsih, yakni dia tidak berhajat kepada sesuatu. Dia tidak berhajat kepada langit atau bumi atau arah yang enam, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Bahkan Allah Ta'ala yang menciptakan segala tempat dan segala arah, dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah Ta'ala tidak menempati masjid atau Kaabah. Dia tidak menempati rumah atau langit atau syurga. Dia tidak duduk atas arash. Dan dia bukan seperti udara tersebar di banyak tempat. Tidak. Bahkan yang betul kata ulama, Allah ada tanpa tempat. Allah menciptakan segala tempat. Dia ada sebelum kewujudan segala tempat. Dan dia tidak memerlukan tempat. Maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini yang disebut oleh ulama kitab. Dahulunya ada sultan alim di Selangor, namanya As-Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor Darul Ihsan yang kelima. Jadi Sultan tahun 1898 sampai 1938, 40 tahun. Seorang yang berilmu. Dia menulis kitab berjudul Pohon Agama. Muka surat 10 dia syarahkan tentang qiyamuhu binafsihi. Dia kata, maka bukan ia jirim yang mengambil lapang, yakni Allah bukan jisim yang berada di tempat. Kemudian dia kata, tiada bertempat dan tiada bermasa. Dan dia kata, dan tiada bersifat zatnya dengan kecil atau besar, atau panjang atau pendek, dan tiada bersifat zatnya dengan warna putih atau kuning atau hijau atau barang sebagainya. Masya Allah al-azim. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib ke atas kita berpegang dengannya. Tanpa seorang mengenal Allah, tidak diterima daripadanya puasa atau salat atau sedekah atau bacaan Quran. Maka sangat penting orang pegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia belajar ilmu fardu ain supaya dia tahu bagaimana dia membuat amalan dengan betul. Dan bagi siapa yang dia rasa dirinya mahu dengar sekali lagi syarahan tentang ilmu fardu ain, boleh masuk dalam page saya dalam Facebook, Dr. Sheikh Omar Kalash Al-Husaini, dan dia boleh dengar ada rakaman-rakaman pengajian fardu ain daripada Ramadan lepas. Ramadan ini ada daurah dalam Facebook juga tentang dosa-dosa dan menyucikan jiwa. Tapi Ramadan yang lepas ada rakaman-rakaman majalis Ramadaniyah syarah tentang ilmu fardu ain. Boleh dia masuk dan dengar syarahan tentang ilmu fardu ain. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, barakallahu bikum. Terima kasih banyak atas jemputan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Tahal Amin. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ربنا. اللهم أحسن ختامنا واجعلنا من الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم.